Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam harapan, salam perpaduan kepada semua teman-teman yang berada di channel YouTube saya. Pada hari ini kita nak ulas ringkas saja tentang isu belanjawan yang baru dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya tak nak ulas banyak benda sebab saya bukan orang ekonomi yang boleh mengulas banyak perkara berkenaan dengan ekonomi negara dan kewangan dan sebagainya. Cuma dalam isu KWSP saya nak fokus sikit di situ untuk menjawab sikitlah tumahan-tumahan di luar sana, terutamanya macam biasalah daripada one on. Di media sosial mereka katakan, nampaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak langsung mendengar rintihan kami rakyat Malaysia yang mendesak untuk mengeluarkan wang kami di KWSP. Jadi dia jual nama rakyat Malaysia. Pada dia ingat rakyat Malaysia ni 32 juta ni semua macam dia. Yang nak sentiasa keluarkan duit KWSP. Yang sebenarnya kita tahu telah 4 kali KWSP ini dikeluar, dan Perdana Menteri yang pertama mengajar rakyat Malaysia korek tabung ini adalah Muhyiddin Yassin. Sejak kita merdeka, susah macam mana pun negara kita, Perdana Menteri tak akan keluarkan duit tabungan rakyat. Kerana mereka tahu apakah sebenarnya tujuan penubuhan KWSP ini, untuk apa, kepentingannya untuk apa dan sebagainya. Tetapi Muhyiddin menggunakan alasan COVID. Alasan dia COVID, seolah-olah macam Malaysia satu-satunya negara yang kena wabak COVID ini. Jadi dia mengambil pendekatan yang amat mudah, iaitu nak bantu rakyat ini, nak populis, keluarkan. Anda ada duit banyak dalam KWSP, okey, keluar. Tak cukup, keluar kali kedua, keluar. Ini style Muhyiddin. Dalam masa dia suruh rakyat keluarkan duit tabungan masing-masing, rupanya duit negara ada. Dia istilah darurat. Apa yang berlaku kepada duit negara sebenarnya ada. Yang sepatutnya duit itu boleh digunakan, diberikan kepada rakyat tanpa mereka korek tabung KWSP. Tetapi dia tidak memberitahu rakyat bahawa ada duit itu sepatutnya boleh digunakan untuk rakyat. Tapi dia suruh rakyat keluarkan duit tabung, dan duit yang ada itu, ini yang timbul skandal sekarang ni. Di mana jana wibawa lah dan sebagainya lah, yang sekarang ini dah ada masuk mahkamah, yang menyebabkan Muhyiddin pun sekadar gelabah. Beberapa pimpinan dalam Perkhidmatan Nasional dah mula dah gelabah, sawan babi. Beberapa pimpinan dah cakap rapu-rapu, dah tak tentu arah ni, pasal dah terkantoi. Berapa juta bilion tak tahu, yang telah pun digunakan, seperti mana yang kita dengar, seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, ada projek-projek yang diberikan tanpa tender dan sebagainya, ada yang diberikan kepada syarikat-syarikat sebagai proksi, dan akhirnya masuk ke dalam akaun parti dan sebagainya lah. Tapi kita tak nak cerita pasal isu itu sebab dalam perbicaraan. Tetapi bila dah masuk dalam perbicaraan tu, ada asas lah, ada asasnya. Dan kita dengar lah, nanti Wan Saiful, beberapa orang lagi, termasuk 2 orang yang nama Tian Lian ke, yang nama Cina tu kan, saya tak pasti, Bumi Putera ke tidak Bumi Putera. Tapi kalau ikut kata Muhyiddin, jana wibawa ini adalah milik Bumi Putera, untuk membantu Bumi Putera. Tetapi yang dapat duit, yang disebut sebagai orang yang meminta dan menerima rasuah itu, bukannya semuanya Melayu. Ada juga yang bukan Melayu. Jadi seperti mana yang selalu saya sebut, bahawa bila isu penyelewengan, rasuah dan sebagainya, dia merentasi kaum. Jangan kata yang rasuah ni adalah orang Cina sahaja, jangan kata orang rasuah ni orang Melayu sahaja, orang India. Seperti mana Haji pernah sebut, bangsa Cina ini, bangsa yang bukan Islam ini, inilah penggalak kepada rasuah, dia suka memberi rasuah. Dia cerita pasal yang suka memberi, yang menerima tu dia tak cerita. Kebanyakan yang menerima tu orang Melayu lah. Orang Melayu meminta, menerima dan sebagainya. Apapun, kita serahkan kepada mahkamah isu tu. Cuma kita nak beritahu kepada orang yang mendesak kerajaan mengeluarkan KWSP itu, supaya mereka jelas bahawa
sebenarnya daripada awal lagi sepatutnya mereka tidak perlu nak keluarkan duit tabungan mereka. Kerana kerajaan ada wang, ya, sekadar untuk nak bantu kamu waktu COVID. Memang tanggungjawab kerajaan pun, ya, untuk membantu rakyat. Bukannya menyuruh rakyat bantu diri masing-masing dengan pengeluaran wang tabung. Dan sehingga kan sekarang ini dah habis dah, ya. Pandemik COVID boleh katakan telah pun kita tangani dengan baik, orang boleh bekerja semula, ya, ekonomi dah mula agak berkembang sedikit demi sedikit, ya. Masih lagi ada rakyat yang mendesak kerajaan untuk mereka keluarkan wang KLBSP, walaupun mereka tahu, ya, telah 3-4 kali, ya, wang ini telah pun dikeluarkan. Jadi sebagai seorang Perdana Menteri yang mempunyai tanggungjawab, dia tidak mengambil tindakan populis. Kalau dia nak supaya rakyat puji dia, kalau dia nak supaya rakyat kata dia ni bagus, boleh saja Anwar umumkan, okey, keluarkan sekali lagi wang kamu. Ya, boleh saja. Kalau nak tindakan populis. Tapi Anwar adalah seorang pemimpin yang pada dia rela kalau rakyat nak maki dia ke hamun sekarang ini, dia sanggup. Asalkan di waktu, ya, tua nanti, dia tidak dimaki hamun. Di waktu dia tidak jadi Perdana Menteri nanti, ya, dia dah tua, kita pun dah tua, ya, duit simpanan pun dah tak ada, orang akan maki dia, ya. Sebab membenarkan kami keluar daripada SP sehingga kami bila dah tua, kami tidak ada apa-apa tabungan lagi. Jadi bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, engkau marahlah dia sekarang ni, tak apa. Asalkan, ya, kamu tidak marah, ya. Kita semua tidak marah dia pada usia-usia dah penghujung nanti, ya. Waktu itu baru kita akan berasa berterima kasih kerana tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim inilah menyebabkan duit kita terselamat. Okey, di media sosial, puak-puak walaon terutamanya, saya perhatikan, ya, mereka seolah masa Datuk Seri Anwar Ibrahim tak bagi keluar daripada SP, tolong korang bodoh, ya. Cuba kalau pilih abah kau itu di dalam Pilihan Raya, abah kau akan bagi 10,000, 30,000 duit kalau SP dia akan bagi. Sekarang ni Anwar umum baru 500. Anwar nak bagi kepada pencalon-pencalon ke SP yang umur 40 ke 54 tahun yang mempunyai simpanan bawah 10,000. Ya? Anwar nak bagi 500. Dia kata, ya? Kalau kita pilih Muhyiddin itu hari, pilih abah kau dengan si Tompok itu hari, mungkin kita dapat 10,000. Mungkin kita dapat 30,000. Ini cara walaon, pemikiran singkat dia. Ya, nak kata bodoh kan, bodoh juga. Pak kata Muhyiddin kan. Macam itulah. Yang sebenarnya dia tak tahu nak beza. Kalau ikut cakap Muhyiddin, ya, dia janji nak bagi KLBSP, betul lah. Nak bagi boleh 10,000 ke 20,000, 30,000, tapi duit itu duit kamu. Duit kamu disimpan, ya. Bukan duit Muhyiddin, duit kamu pencarum 10,000 ke 20,000 ke 30,000, tetap duit kamu. Ya. Berbeza dengan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun nilai dia kecil 500, tetapi bukan duit kamu. 500 ini duit daripada kerajaan. Anwar dah tahu dah 3-4 kali dan korang korek duit. Berapa sangat baki yang ada. Sebelum belanja bajet dibentangkan pun Anwar dah bagi tahu. Ya, dia merasa amat sedih melihat baki-baki yang ada, dan kebetulan pula yang banyak mengeluarkan duit KLBSP sebelum ini dan yang tinggal baki yang agak sedikit ini adalah golongan Bumi Putera Melayu. Ya. Kaum-kaum lain tahulah sayang nak keluarkan duit masing-masing. Ya, bukan kaum lain itu senang-senang. Sama juga, ada juga yang susah. Bahkan ada juga sampai bunuh diri. Ya, tapi majoritinya yang bawa keluar 2-3-4 kali ini adalah kaum Melayu. Baki tinggal berapa? Anwar sebagai pemimpin Melayu Islam, dia sebagai Perdana Menteri yang diberi amanah, tentulah dia merasa tanggungjawab dia. Ya, umpama sebagai ayah, tanggungjawab ayah adalah untuk menjaga tabungan anak dia. Ya, macam kita ada sebagai ayah, kita suruh anak kita simpan duit siling dalam tabung gajah. Dulu panggil tabung gajah, ya? Tabung gajah ke, tabung ayam ke, yang patung tu kan. Masuk siling di situ. Ya? Kita sebagai ayah kalau bertanggungjawab, kita tidak akan benarkan anak kita pecah tabung itu, ya, selagi kita boleh lagi menyara keluarga, boleh lagi. Susah memang susah, tapi maksudnya taklah sampai nak pecah tabung. Kita tak akan benarkan anak kita pecah tabung. Ya? Tapi kalau kita sebagai ayah, kita bagi tahu anak kita,
Ayah tak paksa. Tapi kalau kau nak pecah, pulanglah. Itu hak kau orang. Confirm anak kita akan pecahkan tabung. Walaupun dia tidak susah. Walaupun dia masih boleh makan. Walaupun dia masih boleh ada pakaian. Dia akan tetap pecah tabung sebab dah dapat green light daripada kita sebagai ayah. Ya. Duit ni saudara, bila pun takkan cukup. Kalau kerajaan benarkan keluar orang yang tidak sepatutnya memerlukan sangat, dia akan keluarkan juga. Ini realiti, tak usah nafi lah. Saya pun juga tahu, ada rakan-rakan saya yang lain, beberapa kali dah keluar SP. Macam itulah keadaan dia. Kita tidak menafikan, ada betul-betul yang betul-betul memerlukan duit. Yang betul-betul susah. Itu kita tak menafikan. Tapi kita juga tidak boleh menafikan. Ada yang tidak susah mana pun. Tetapi bila kebenaran itu diberi, duit. Orang kaya yang banyak duit pun, dia masih tak cukup. Sebab tu kita tengok ada orang kaya buat rasuah. Ada orang kaya juga masih merompak harta rakyat ni. Dah kaya dah, tapi masih merompak sebab duit ni memang tidak cukup. Bagilah banyak mana sekalipun. Ya? Apatah lagi kita rakyat biasa. Yang tidak pernah melihat wang yang banyak. RM10,000, RM20,000, RM30,000. Jadi bila dapat keluar, memang kita akan keluar. Ya? Persen yang tak nak keluar sikit sangat. Seperti mana Datuk Ahmad Maslan bentangkan fakta. Orang yang mempunyai tabungan yang banyak 100,000 lebih apa semua ni, dia tak keluar. Dia tak keluar. Tapi yang banyak keluar ni orang yang tabungan dia sikit. Dia yang keluar. Dah lah sikit, keluar pula. Berapa yang baki? Ya? Sebab itu Datuk Osman Ibrahim mengambil tindakan. Tak apalah, tidak populis. Orang nak marah, marahlah waktu ini. Asalkan saya tidak dimarah pada satu ketika nanti. Ya? Nak marah-marah waktu ini. Tapi ada tanggungjawab dia. Ya? Seperti mana saya sebut tadi. Kalau pilih Muhyiddin, abah kau, betul dia boleh bagi RM10,000, RM20,000, RM30,000. Apa masalah? Bukan duit dia. Bukan duit kerajaan. Duit kamu. Keluarlah. Ya? Apa masalah dia? Tapi bagi Datuk Osman Ibrahim, dia tidak benarkan dalam keadaan sekarang ini, ya, baki kamu yang terlalu sedikit, dia tidak benarkan kamu keluar. Dalam masa yang sama, dia bantu top up lagi. Sebab dia dah kata dah, kamu tak boleh keluar pasal baki kamu sikit sangat. Jadi kami tak benarkan kamu keluar. Yang sedikit itu saya top up RM500 dalam akaun satu. RM500 ini, dia tidak sama dengan janji Muhyiddin RM10,000, RM30,000. RM10,000, RM30,000 ataupun RM20,000, itu adalah duit kita. Duit kita yang keluarkan. Ya? Keluar banyak mana pun, duit kita. Ditolak daripada duit kita. Ya? Berbeza dengan Datuk Osman Ibrahim, RM500 walaupun nilai dia kecil, tapi bukan duit kita. Duit daripada kerajaan dia top up untuk mengisi, ya, kekurangan yang duit yang ada yang telah pun kita keluarkan dahulu. Ya? Itu pun masih ada orang tidak bersyukur. Masih mengatakan Anwar ini zalim, tak berhati perut dan sebagainya. Ya? Kita walau macam mana pun kita mestilah gunakan, ya, pemikiran kita yang lebih matang lagi lah. Ya? Begitu sekali Datuk Osman Ibrahim nak bagi kita menyimpan duit. Dia tahulah 3-4 kali kita dah keluarkan duit. Bila keluarkan duit, duit tidak akan bertambah. Keluarkan duit, duit akan berkurang dan terus berkurang. Ya, tak termasuk dividen, dan tentulah dividen akan menjadi lebih rendah kalau kita lebih kerap keluarkan duit. Ya, usah cerita pasal dividen, duit simpanan pun banyak kali keluar akan bertambah kurang duit kita. Dan Anwar tahu benda ini. Sebab itu, dia tak benarkan lagi kita keluar. Dalam masa yang sama, dia tambah duit kita daripada duit kerajaan. Bukan duit daripada tabungan kita. Duit kerajaan masuk RM500 ke dalam itu. Ya? Kalau kita biarkan RM500 dan tak pernah keluar lagi dari tahun-tahun akan datang, dia akan menjadi dividen, menaik dan sebagainya. Ya? Nampak memang sedikit, saudara, RM500. Tetapi RM500 ini ibarat orang bagi kita RM500, kamu simpan. Sepatutnya kita bersyukur. Ya? Tapi tak ada. Ada lagi duk maki lagi ni. Maki Anwar Ibrahim ni sehari 2 hari sampai tak tidur malam ni. Zalimnya Anwar, kami nak keluar juga duit kami. Kenapa tak bagi? Bukan duit kerajaan, duit kami. Ya? Masih ni tak apalah. Ya? Macam-macam kita cakap pada Datuk Osman Ibrahim. Ya?
Begitu sekali dia nak jaga kita, nak jaga keuangan kita, tabung kita sendiri pun dia ambil berat. Dia tengok tabung kita dah semakin lama semakin susut, semakin lama semakin susut. Tak apalah, kerajaan ambil duit tambah 500 ke dalam KLBSP. Itu pun kita masih lagi tidak boleh berfikir. Ya. Jadi dalam isu KLBSP, saya nak ulas itu sajalah. Ya. Dan bukan bermakna kita menafikan ya ada orang yang susah. Ya. Memang ada orang yang susah. Walaupun tidaklah sesukar seperti mana waktu darurat itu lagi, waktu lockdown ya, di bawah ayah kau yang gagal nak tangani COVID, buat lockdown, buat darurat dalam masa yang sama, Songlap. Ya. Ada projek-projek ya, bagi kepada rakan-rakan kroni-kroni ya. Yang seperti mana yang sekarang ni lah. Sekarang ni yang masing-masing dah lihat. Bila dah kena buat mahkamah, mengelupuh habis semua. Ya. Meroyan habis semua. Ini tindakan Zaid Hamidi lah. Ini kena dalang dia Zaid Hamidi lah. Ini perbicaraan terpilih lah. Ini bukan masalah perbicaraan terpilih. Ya. Perbicaraan pilih ini kalau tak ada dibuktikan dengan bukti yang sahih, tiba-tiba kamu masuk penjara. Salah sikit masuk penjara. Salah sikit masuk penjara. Kan? Sekarang ini ada wang dibuktikan. Ada akaun. Ya, dibuktikan. Ada nama bank dibuktikan. Ada jumlahnya dibuktikan. Mana mungkin Anwar Ibrahim ya, menjadi dalang ataupun Zaid Hamidi dalang ataupun ini adalah pendakwaan terpilih. Ya. Kalau Anwar nak fikir dendam dia, ya, dia kalau dendam dia dah banyak lah. Banyak sangat kes dia boleh tarik sokok, boleh kutip seorang masuk. Tapi itu bukan cara Datuk Seri Ibrahim. Seperti mana yang pernah saya ulas dalam video-video saya sebelum ini. Cuma hari ini saya nak fokus kepada isu KLBSP. Ya, dalam isu KLBSP ini adalah lebih kepada sikap tanggungjawab seorang Perdana Menteri seperti mana tanggungjawab kita, ayah kita nak jaga tabungan anak kita sendiri. Ya, kalau tidak benar-benar susah dan darurat yang betul-betul, ya, kita takkan benarkan dia keluarkan duit kerana ini adalah untuk masa depan mereka. Di samping itu banyak lagi lah ya dalam bajet itu dibentangkan ya tentang peruntukan ditambah peruntukan di jalan raya ya untuk semua rakyat-rakyat di bawah ya. Cukai-cukai pula dikenakan, ditambah cukai, dinaikkan cukai hanya kepada orang-orang atasan ya. Seperti mana yang diumumkan cukai benda-benda yang mewah ya. Benda-benda yang mewah ini dikenakan cukai sebab yang pakai mewah ni adalah orang kaya-kaya ya. Yang miskin contohnya macam penulis getah ditambahkan daripada RM2.50 harga rantai. Getah ni RM2.50 kepada RM2.30. Petani-petani, pesawah-pesawah sebagainya ada diumumkan. Ditambah peruntukan dan sebagainya. Dan untuk anak-anak kita belajar di sekolah-sekolah daif 300 lebih. Ya, diumumkan dalam tahun ini juga mesti selesaikan. Baiki sekolah-sekolah. Ya, ini semua untuk kepentingan rakyat di bawah. Bukan untuk kepentingan kapitalis ataupun kepentingan orang yang maha-maha kaya seperti mana yang disebut dalam mereka. Itu pun ya masih ada lagi pemimpin Pakatan Nasional kata tidak adil dan sebagainya ya. Padahal dalam peruntukan pembinaan lebuh raya yang rosak apa semua meliputi semua negeri kata Datuk Ibrahim. Bukan saja negeri yang diperintah oleh Kerajaan Paduan ataupun Kerajaan Pakatan Harapan, tapi semua negeri ya untuk diperbaiki jalan-jalan raya persekutuan. Begitu juga sekolah-sekolah daif. Yang disenaraikan sekolah daif ini, semua negeri. Bukan negeri yang diperintah oleh Kerajaan Perdana sahaja. Semua negeri. Ya. Dan baru ini diumumkan juga dengan royalty ya, untuk kepentingan rakyat. Ya. Itu pun dikata masih lagi zalim. Ya. Sebab di waktu zaman mereka perintah dulu, seolah mereka rasa kerajaan mereka dulu ada kerajaan malaikat. Baik sangat kot zaman dia dulu. Kerana zaman dia dulu berlaku adil. Ya, kita pun tahu. Bukan saja tidak berlaku adil kepada pembangkang waktu itu, tetapi juga tidak berlaku adil kepada rakyat Malaysia sendiri. Sehingga rakyat terpaksa angkat bendera putih kerana nak makan. Ya? Kalau rakyat sendiri pun kamu tak boleh jaga, bermakna kamu pemimpin yang gagal. Ya? Pemimpin yang gagal, tak ada idea. Ya? Bila tak ada duit, suruh keluar duit tabung. Ya? Senang saja nak settle masalah. Ya? Kalau Anwar berfikiran macam itu, ya? Akan rosaklah negara ini ya sebab rakyat tidak ada lagi ya tempat untuk mereka menabung demi masa depan mereka. Okey, saya rasa cukup sampai sini saja saya ulas dan isu KLBSP ini supaya nak menjawab ya tentang tomahan kononnya sengaja Datuk Seri Ibrahim tidak mahu
membantu rakyat tentang KWSP ini. Sedangkan apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan itu adalah lebih baik daripada keluar duit dengan simpan duit. Keluar duit dengan menabung duit. Itu yang diamalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa kami sekat kamu keluar duit tetapi kami masukkan duit dalam akaun kamu. Mana yang lebih baik? Nak keluar semua tanpa dimasukkan, ataupun jangan keluar tapi ada duit masuk. Kita sendiri boleh pilih mana satu pendekatan yang lebih baik. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.